Tapi disebut oleh para pengkaji aliran-aliran sesat, termasuklah melakukan zina dan liwat pun termasuk dalam cara terima ilmu juga. Saya dah sebut banyak kali sini. Liwat, Ibn Jauzi pernah sebut dalam buku dia Talbis Iblis, ada satu orang syekh sufi ni meliwat keldai di hadapan ramai orang. Tak ada orang tegur pun. Tanya anak murid dia, kenapa syekh ni duk lewat keldai ni? Bukan liwat orang, liwat keldai tengah jalan orang. Dia kata syekh tu sedang membendung bala yang nak datang ke bandar ni. Dia letakkan Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi ni sebagai tokoh sufi. Tapi biasalah, bila mana satu orang tu dia cenderung pada sufi, dia memang agak bermudah-mudah dalam bab hadis ni. Bahkan dia boleh pergi kepada yang lebih dahsyat lagi, dia terima hadis maudhu' ataupun hadis palsu yang tak jelas. Walaupun kadang-kadang dia datang daripada aliran hadis ataupun belajar hadis tu, tapi entah kenapa minat kelompok ni kepada hadis-hadis maudhu' dan beramal dengan isi kandungan yang ada dalam hadis maudhu'. Sebab tu kalau kita tengok antara tokoh besar yang memang datang daripada sistem pengajian hadis tapi minat dengan benda-benda yang tak jelas ni ialah Maulana Abdul Razzaq Al-Breli. Kita mungkin pernah dengar kelompok di India, Pakistan, nama dia Brelvi, diasaskan oleh Maulana Abdul Razzaq Breli. Dia ni asal daripada satu kampung di India ke Pakistan, saya tak pasti. Kampung tu nama dia Brele. Jadi kelompok yang ikut Maulana Abdul Razzaq ni dipanggil dengan nama Brelvi. Brelvi itu penisbahan kepada kelompok ini. Maulana Abdul Razzaq ni, bila mana sebut Maulana, kita tahulah orang yang belajar hadis. Kalaupun dia tak ingat, tapi dia khatam hadis tu, paling-paling minimum kutub sitah tu habis dia baca, baru dapat Maulana tu. Jadi dia ni memang minat dengan mimpi jumpa Nabi, minat dengan pengakuan orang-orang yang jumpa Nabi Khidir alaihi salam, sehinggalah membentuk dan berkembangnya kelompok Brelvi di India ni, dan telah ditentang rapat oleh satu orang tokoh yang besar di India dan Pakistan yang bernama Syekh Ihsan Ilahi Zahir. Ihsan Ilahi Zahir ni dapat doktor kehormat kerana kesungguhan dia menentang kelompok-kelompok sesat di Pakistan khususnya, dan mati dibom oleh golongan pelampau daripada Syiah dan Sufi yang melampau di sana. Di Malaysia kita yang kuat menentang aliran Breli ataupun Brelvi ataupun apa saja ni ialah yang paling awal, sekitar tahun 90-an, awal 90-an, ialah Maulana Dr. Asri Yusof. Ini pun datang daripada sistem pengajian India dan Pakistan. Sebab India dan Pakistan ni memang banyak benda-benda macam ni. Jadi biasanya kita akan tengok kelompok sufi ni memang sangat mudah dengan benda-benda macam ni. Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi ni, kalau kita tengok, dia ialah satu orang tokoh yang lahir di Baitul Maqdis. Mana-mana ulama yang menisbahkan diri dengan Al-Maqdisi, biasanya dia lahir di Baitul Maqdis yang tengah perang sekarang ni, di Palestin tu lah. Lebih clear lagi ialah kawasan yang dekat dengan Masjid Aqsa tu, ataupun dalam petak Masjid Aqsa tu, itu disebut dengan nama Baitul Maqdis secara umumnya, ataupun sebahagiannya berhampiran dengan satu kawasan nama dia Baitul Laham, dekat-dekat lah tu. Okay. Cuma nak sebutnya ialah dia ni memang sangat minat kepada hadis-hadis palsu ataupun hadis dhaif untuk dijadikan hujah dan sandaran untuk justify apa-apa amalan yang dilakukan oleh kelompok sufi. Antara buku yang dia tulis ialah Safwatut Tasawuf. Itu yang dia tulis. Okay. Kemudian apa yang dia sebut? Beliau memenuhkan karyanya itu dengan hadis-hadis maudhu' dan dhaif, sehingga menurut Ibn Jauzi, orang yang melihatnya akan ketawa. Saya pun tak pasti isi kandungan Safwatut Tasawuf ni apa, tapi daripada apa yang Ibn Jauzi cuba nak bawa ni menunjukkan
memang banyaklah cerita-cerita yang tak jelas, hadis-hadis yang nampak sangat ganjil penisbahan dia pada Nabi, tapi dimuatkan oleh penulis buku ni lalu dinisbahkan pada Nabi. Sebab memang minat dia orang macam tu, kecenderungan dia orang macam tu, dia orang kurang cermat dalam bab ni. Pengarangnya menggunakan hadis-hadis tersebut bagi membuktikan kebenaran mazhab sufinya. Biasanya dia akan justify apa? Dia akan justify berlakunya wajd. Kita dah sebut sebelum ni, wajd ni ialah keadaan tidak sedarkan diri. Dan kelompok sufi menerima ianya bahagian daripada masdarut talaqqi al-ilm. Punca kuasa dapat ilmu selain pada belajar Quran, belajar sunnah, tak sedarkan diri, macam ilham turun, tu pun cara terima ilmu juga. Bahkan boleh pergi yang lebih melampau lagi, yang mungkin tak disebut dalam buku ni, tapi disebut oleh para pengkaji aliran-aliran sesat, termasuklah melakukan zina dan liwat pun termasuk dalam cara terima ilmu juga. Saya dah sebut banyak kali sini. Liwat, Ibn Jauzi pernah sebut dalam buku dia Talbis Iblis, ada satu orang syekh sufi ni meliwat keldai di hadapan ramai orang. Tak ada orang tegur pun. Tanya anak murid dia, kenapa syekh ni duk lewat keldai ni? Bukan liwat orang, liwat keldai tengah jalan orang. Dia kata syekh tu sedang membendung bala yang nak datang ke bandar ni. Tuan-tuan dengar memang something, tapi itulah hakikatnya yang adanya. Cara dia nak bagi bala tak datang, dia kena liwat keldai tu. Kalau dia tak liwat keldai, kena bala lah tempat tu. Memang kita dengar macam, ish, sampai tahap tu. Ya, memang sampai ke tahap itu. Boleh pergi sampai ke tahap tu. Dan banyak lagi lah, termasuklah berzina dengan mana-mana perempuan dan percaya itu ialah cara nak bagi transfer ilmu kepada perempuan tu juga kepada suaminya. Boleh jadi suaminya tu pengikut kepada dia, syekh yang sesat ni. Dia ingat macam pendrive kot, cocok masuk. Ini semua cerita karut lah. Tapi benda ni memang ada dan wujud pun. Saya bukan cakap atas angin ni, benda ni memang ada. Bahkan JAKIM pun pernah buat buku khusus tentang kupasan isu-isu semasa ajaran sesat di Malaysia pun ada konsep ini. Konsep dibenarkan berinya anak murid kepada syekhnya ni, tok syekh dia ni, isteri untuk ditiduri kerana percaya itu ialah proses penerimaan ilmu. Cuma yang dalam buku Safwatut Tasawuf ni mungkin taklah sehebat itu. Sebab Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi ni pun salah seorang tokoh ulama yang agak besar dalam mazhab Syafi'i. Dia digolongkan dalam kelompok Syafi'iyah juga. Cuma dia minat pada sufi.